Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 3, sila buka buku fiqh syahadah kamu. Lihat muka surat 34. Tajuk ke-10 iaitu syahadah mukmin. Maksud syahadah ni penyaksian mukmin, orang-orang beriman. Terdapat beberapa perkara yang perlu dititik beratkan bagi orang-orang yang beriman untuk dia laksanakan di dalam kehidupan dia sebagai orang Islam yang beriman. Jadi di antaranya lihat firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara kamu itu. Surah Al-Hujurat ayat 10. Jadi penyaksian mukmin itu berdasarkan daripada dalil Al-Quran, surah Hujurat ini bermaksud dia membawa kepada 3 perkara. Pertama, orang-orang Islam yang beriman itu dia sama sekali dia tidak akan berbalah dan bergaduh menyebabkan bermusuh-musuhan. Okay. Jadi jikalau berlaku, apa yang harus orang mukmin itu laksanakan ialah mendamaikan pihak-pihak yang saling berbalah, terutama perbalahan yang berlaku ke atas umat Islam itu sendiri. Yang kedua, jikalau berlaku pergaduhan itu di antara kita, contohnya murid-murid bergaduh dengan adik-beradik, dengan jiran, dengan ibu atau ayah, minta dijauhkan. Jikalau berlaku sedemikian, maka perlulah bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Kerana sifat orang mukmin itu, dia jikalau berlaku sesuatu perselisihan, berlaku satu pergaduhan, maka dia akan bersegera bermaaf-maafan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, jikalau di antara murid-murid yang melihat orang-orang Islam bersama orang Islam saling bertelingkah, saling bergaduh dan bermusuh-musuhan, maka kamu kena jadi ejen yang menyelamatkan keadaan. Kamu perlu menenangkan kedua puak tersebut, kumpulan tersebut, supaya apa? Mereka tidak lagi berbalah. Dan sebaik-baiknya kamu menjadi hakim yang mengadili supaya mereka kedua-duanya itu dapat berbaik semula seperti biasa. Jadi ada 3 perkara yang kita boleh belajar daripada firman Allah SWT ini, khusus bagi orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini memainkan peranan penting bahawasanya Islam itu adalah agama sejagat yang sesuai dianuti semua manusia. Jadi itulah peranan Islam. Orang Islam ni tak suka tengok orang saling bergaduh. Umat Islam ni bukan umat yang suka bergaduh, suka kepada peperangan yang boleh menyebabkan kemusnahan. Dan umat Islam ni bukanlah umat yang suka cari gaduh. Okay. Islam tidak memaksa orang lain memeluk Islam, tetapi seseorang yang bersyahadah memeluk Islam hendaklah melaksanakan dan mentaati ajaran Islam sepenuhnya. Jadi Islam ni tak ada paksaan dalam memasukinya. Jadi kita tak boleh paksa orang untuk masuk agama Islam. Tetapi sesiapa yang dah Islam, maka dia perlu taat. Dalam arti kata lain, dia wajib taat garis panduan yang ada di dalam agama Islam. Tetapi mentaati ajaran Islam sepenuhnya tanpa mengikut cita rasa keinginan. Bila dah masuk Islam, tak boleh ikut cita rasa sendiri. Nak solat subuh, nak solat 3 rakaat, solat isyak, nak solat 5 rakaat, tak boleh begitu. Jadi bila dah masuk Islam, kena ikut garis panduan Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas yang telah disusun atur oleh agama kita. Inilah syahadah mukmin sejati yang menyatakan Allah Ta'ala Tuhan yang Esa dan Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah Ta'ala yang perlu diikuti. Jadi itulah maksud syahadah yang perlu kita fahami dia punya konsepnya. Seterusnya, cuba murid-murid lihat muka surat 35. Tandakan right pada kenyataan yang betul dan pangkah pada kenyataan yang salah. Soalan pertama, seorang Muslim boleh melakukan solat mengikut sesuka hati? Boleh atau tidak? Sudah tentu jawapan dia tidak boleh. Seperti yang Ustaz katakan tadi, bila kita ini sebagai umat Islam, maka wajib mengikuti peraturan yang telah digaris pandukan di dalam agama Islam. Walaupun Islam itu tidak memaksa orang untuk memasuki agama Islam. Bila dah masuk agama Islam, dia perlu taat ajaran Islam, perlu ikut apa yang Nabi SAW suruh, apa yang Nabi SAW larang, kita perlu jauhi. Begitu juga apa yang datang daripada Al-Quran yang disuruh,
kita ikuti, yang dilarang kita jauhi. Nombor 2, tingkatkan keimanan dengan melihat kebesaran Allah Ta'ala melalui kejadian alam. Ini satu tuntutan kepada kita semua, murid-murid sekalian. Bila kita melihat kejadian alam yang ada di sekeliling kita, hatta yang ada di dalam rumah murid-murid sekalian, maka menilailah sesuatu itu dengan kehebatan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sentiasa menasihati sesama insan ke arah kebaikan sejati. Ini sifat orang Islam. Suka menasihati kepada kebaikan. Keempat, konsep tiada paksaan dalam Islam bermakna bebas melakukan apa sahaja. Adakah betul? Tak tepat. Kelima, membaca Al-Quran boleh merugikan masa. Salah. Keenam, basahilah bibir kita dengan zikir dan membaca Quran. Itu sangat tepat sekali. Dan kemudian ke surat 36, murid-murid boleh isikan tempat kosong dengan kalimah yang betul. Harap murid-murid dapat melaksanakan dengan sempurna, dan apabila telah selesai, hantarkan kerja rumah kamu kepada Telegram Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Jadilah kita orang mukmin yang sejati, yang mengamalkan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.